Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini Agenda Awani. Masuki tahun 2024, suatu tahun yang interesting ataupun menarik untuk kita lihat dengan lebih dekat, apatah lagi bidang pengajian tinggi, kerana menteri yang baru ditukarkan portfolionya mempunyai visi dan misi yang lebih spesifik ke mana arah tuju ataupun hala tuju Kementerian Pengajian Tinggi. Kerana ini penting, inilah asasnya untuk menyediakan bakat yang terbaik negara untuk mengharungi cabaran-cabaran yang bukan kepalang. Suatu cabaran yang baru berkaitan dengan dunia digital, berkaitan dengan kecerdasan buatan, bagaimana juga kita mengharungi impak kepada perubahan iklim dan juga revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan ini. Jadi untuk melihat perkara ini, walaupun beliau sudah pun merencanakan ataupun sudah menyampaikan hala tuju KPT untuk tahun 2024, saya amat bertuah pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir sekali lagi, tapi kali ini topi lain. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Datuk Seri, adakah ini ibarat sirih pulang ke gagang sebenarnya sebagai permulaan kita dari MOFA ke KPT? Saya menganggap bahawa apapun tugas yang diberikan, insya-Allah saya cuba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks KPT ialah mungkin dari segi pengalaman sedikit sebanyak yang pernah berada di Menara Gading, sama terlibat dalam dunia kependidikan. Jadi sedikit sebanyak itu ia memberi kesan untuk memberikan yang terbaik pula di Kementerian Pendidikan Tinggi. Benda-benda yang dah berkarat tu kena polish balik. Itulah. Tapi tak rasa tak banyak beza daripada Kementerian Luar Negeri. Ya, tidak banyak beza sebab dia ada proses ada dipanggil thinking process itu perlu dilakukan, dan articulation of ideas yang perlu dilakukan sepanjang masa. Kalau dalam konteks foreign policy ini, kita pun tahu dasar-dasar luar negara yang memerlukan tindakan yang cepat, pantas dalam kita menanggapi sesuatu isu, dan demikian jugalah dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Ya, tapi nampaknya pertukaran portfolio itu tak merendahkan gear Datuk Seri. Minggu pertama sudah pun melusuri kampus-kampus di seluruh negara. Kerana saya menganggap itu adalah sebagai satu amanah yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk saya laksanakan dengan keadaan segera, dengan arahan-arahan yang jelas daripada beliau untuk memastikan supaya pendidikan tinggi direncanakan dengan sebaik-baiknya dan meneruskan apa yang dilaksanakan oleh menteri sebelum itu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin juga. Dan pada itu saya meneruskan juga perkara baru yang diarahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi adakah ini lebih menarik perhatian Datuk Seri? Kerana di dalam pemegang taruh KPT itu ada pendidikan tinggi, ada pendidikan TVET, ada MQA dan juga Jabatan Pendidikan Tinggi Swasta. Banyak sekali. Dan ini semuanya perkakas-perkakas yang amat dekat dengan Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan kali ini. Ia merupakan satu apa yang saya istilahkan dalam pertemuan saya dengan kalangan-kalangan pemegang taruh universiti, politeknik, kolej swasta ini. Saya menggunakan istilah brain of the nation. Ya, maksudnya minda negara itu berada dalam kelompok ini. Kerana di sinilah idea-idea dicetuskan, pandangan-pandangan dalam usaha untuk membangunkan negara kita, membangunkan masyarakat kita akan tercerna. Dan dalam usaha inilah maka peranan pendidikan tinggi ini sangat-sangat penting. Sebagai contoh, kita mempunyai IPTA. Kalau dulu mungkin kita ada hanya 2 atau 3 IPTA, tetapi sekarang ini kita sudah mempunyai 20 IPTA. Manakala politeknik kita sudah ada 36 politeknik keseluruhan. Bayangkan kalau dulu kita hanya ada, kita masih ingat politeknik Umpama saja. Orang Perak mestilah. Dan demikian juga kalau dalam konteks college community, kita ada 105 buah college community. Mungkin ada lebih lagi dalam perancangan untuk kita bina college community yang baru. Malah saya nak beritahu pada Nazri, iaitu kita ada 388 institusi pengajian tinggi swasta yang begitu banyak sekali dalam negara kita.
kerana pertumbuhan PTS ini selaras dengan dasar yang diletakkan, iaitu untuk kita turut mengantarabangsakan pengajian tinggi kita dan dalam usaha kita menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan terkenal dalam rantau dan juga di kawasan sebelah selatan-selatan ini. Ya. Datuk Seri, nampaknya Datuk Seri tak berlengah. Masuk je bulan pertama dah full gear ni. Sebulan lebih ini dah letakkan satu fokus utama KPT, 5 fokus utama itu. Tetapi kita seringkali orang di luar ni tak faham juga, kadang-kadang membuat persepsi bahawa tukar menteri, tukar polisi, pening kepala petugas, pening kepala akademia, pening kepala Naib Chancellor dan apatah lagi para pelajar kita. Jadi adakah di mana hala tuju sebenarnya apabila Datuk Seri dibawa ke KPT? Apabila saya datang bertemu dengan pemegang taruh semua pegawai yang berada dalam kementerian, perkara pertama yang saya lakukan ialah saya panggil semua dulu. Dengar dulu. Saya dengar dulu. Dan selepas saya mendengar daripada semua kalangan, dan saya adakan retreat dengan mereka. Dan saya sebutkan bahawa saya berada di sini bukan untuk mencetuskan sesuatu yang baru, kerana saya faham. Kerana kita seringkali mendengar bahawa apabila menteri bertukar, maka polisi-polisi baru pun akan bertukar. Ia tidak menunjukkan adanya kesinambungan, sedangkan dasar pendidikan itu ia merentasi menteri-menterinya. Kerana dia apabila diolah, dibuat sesebuah dasar itu, ia melibatkan keseluruhan pemegang taruh yang ada di dalamnya, di universitinya, politekniknya, kolej komunitinya, dan mereka inilah yang memberikan idea-idea bagaimana untuk meletakkan satu-satu dasar pendidikan itu. Jadi apabila saya datang, saya lihat semula bersama dengan mereka bahawa saya kata saya bukan datang untuk nak tekan butang reset balik. Bukan reset balik. Tapi bagus. Yang mana kita ada, mana telah diletakkan di atas landasan yang betul oleh mantan menteri kita teruskan bersama-sama. Dan mungkin ada ruang-ruang yang boleh kita perbaiki. Saya kata sebagai contoh. Mungkin kita ada program iaitu dari segi membina kepimpinan di universiti dan juga membina generasi pemimpin-pemimpin masa hadapan bagi contoh. Kerana universiti lah antara tempatnya yang dapat kita cetuskan, kita kena pasti, kita tanamkan idealisme ke dalam kehidupan seorang yang digelar bakal pemimpin ini. Jadi inilah antara perkara yang kita buat dan banyak lagi benda-benda yang kita lihat secara bersama. Tapi yang pastinya yang saya nak sebutkan kepada Nazri ialah saya tidak menggunakan pendekatan saya atau I. Saya fikir kalau digunakan bukan pendekatan itu, Datuk Seri Zamri. Saya menggunakan atau pendekatan Dr. Zamri tak ada. Tidak. Saya mahu perkataan daripada I itu beralih kepada we. Kita semua, iaitu yang bertanggungjawab dalam menggerakkan dan dalam membangunkan pendidikan tinggi kita ini ialah bukan saya. Yang ada yang bersama-sama dengan saya sebagai satu pasukan untuk kita bangunkan, kita gerakkan dan kita jadikan Malaysia sebagai negara contoh yang terbaik dalam bidang pendidikan tinggi. Ya, tetapi kita juga ada konflik kepada apa yang selalu kita anggap sebagai business as usual. Ini BAU ni penyakit yang susah untuk kita ubah, terutamanya apabila kita melayani pemegang taruh yang sama. Jadi Datuk Seri Dr. Zamri meletakkan 5 asas utama: penyediaan bakat terbaik negara, pengukuhan ekosistem pendidikan dan inovasi, pelaksanaan pendekatan baru program, pemindahan perkongsian ilmu, pengantarbangsaan dan juga pemantapan ekosistem pemboleh daya. Ini seolah-olah satu analogi yang besar. Tetapi dari sudut pelaksanaan itu sekali lagi menjadi cabaran utama. Benar. Jadi apa yang akan menjadikan Datuk Seri percaya dengan 5 fokus utama ini akan menjadikan KPT sebagai outcome based, satu kementerian yang akan menentukan melihat kepada pengeluaran ataupun keputusan. Ya, itu yang sangat mustahaknya. Sebab itu saya katakan apa yang paling mustahak ialah kita perlu memahami visi itu, kerana sesuatu yang nak kita laksanakan atau visi yang nak kita bawa itu mesti dikongsi oleh semua. Dan apabila kesemuanya dapat memahami,
dan kita menggerakkan apa yang kita lakarkan itu dalam konteks satu pasukan kita. Dan saya yakin bahawa apapun dasar matlamat hala tuju yang kita letakkan ini, ianya bergantung kepada kesemua tim yang kita bina ini. Apakah saya berjaya membina sebuah tim yang baik ataupun tidak? Apakah yang tim yang ada ini mempunyai the clarity of purpose and ideas, atau maksudnya dia mempunyai kejelasan dari segi matlamat. Dan sebab itulah apa yang saya cuba lakukan ialah untuk memastikan supaya segala matlamat kita ini dihadam terlebih dahulu oleh kalangan yang menjadi pemegang taruh, khususnya di kalangan pimpinan ini sebelum kita bawa ke bawah ini. Dan alhamdulillah dalam beberapa siri yang kita lakukan, termasuk dalam konteks retreat sebagai contoh, dihadiri oleh, saya terkejut apabila saya kemukakan idea retreat pertama. Kita tidak tunggu lagi dalam minggu kedua. Tak lengah lagi. Tak lengah, terus kita buat. Dan dihadiri oleh 500 orang. Nak chancellornya, timbalan NAP Chancellor, pengarah-pengarah politekniknya, College Community dan lain, semua hadir, dan termasuk yang saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang turut datang memberikan wawasan beliau, apa yang beliau lihat dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ini dan harapan besar beliau. Kerana kalau kita nak menganjakkan negara kita ini ke hadapan, peranan pengajian pendidikan tinggi ini sangat-sangat mustahak. Dan antara itulah beliau datang untuk memberikan wawasan beliau kepada kita. Di mana kata pun laluannya, apa lebuh rayanya? Kerana KPT berada di juncture ataupun persimpangan yang begitu crucial. Apabila kita bercerita tentang untuk menyediakan bakat, kita masih orang kata pun bergelut untuk menyediakan bakat yang terbaik dalam bidang STEM. Kerana minat anak-anak muda kita, pelajar kita dalam bidang sains, teknologi dan juga matematik ini semakin berkurangan. Itu jelas dari peringkat sekolah lagi. Tetapi dalam bidang sastra juga ataupun humanities, bidang sains sosial juga ada masalah juga. Betul. Kita tidak ke mana juga dalam bidang humanities. Tetapi kita nak cross disiplin. Universiti masalah juga untuk memberi ruang budak medical, ada ruang untuk ambil sosiologi atau psikologi dalam bidang social science, ataupun social science boleh ambil bidang suatu dalam bidang STEM dan sebagainya. Begitu juga untuk menyediakan bakat yang terbaik dalam bidang TVET. Kita nak TVET kita keluar dengan gaji lebih daripada 5,000, tetapi majoriti budak-budak TVET kita yang keluar daripada UNIMAP ke UMP yang Universiti Teknologi ini masih bergelut untuk mendapatkan skill dan juga gaji yang setimpal dengan apa yang mereka terima di universiti. Jadi di mana nampak dia punya rempah ratus tu? Itu adalah merupakan suasana baru yang kita ada. Sebagai contoh dalam perkembangan teknologi pada hari ini, teknologi AI sebagai contoh, dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara pendekatan sistem pembelajaran dan peluang-peluang itu sudah tidak sama lagi dengan di waktu dulu. Di sinilah apabila ditimbulkan masalah STEM sebagai contoh yang menjadi cabaran kepada kita. Ia harus bermula bukan hanya di peringkat tertentu tertiary saja, tetapi dia perlu bermula daripada awal. Makanya hubungan antara kementerian itu sangat mustahak, dan ini ditekankan juga oleh Yang Amat Berhormat, the whole nation approach yang seringkali dikata. Maksudnya dalam erti kata yang mudahnya, tidak silo lagi dah. Tidak, kita tak bekerja orang masing-masing dalam kementerian masing-masing, ataupun kementerian ini nak tunjukkan dia lebih hebat daripada kementerian lain. Ini bukan soal competition, persaingan di antara kementerian, tetapi dia lebih kepada collaboration. Iaitu macam mana kita bekerja bersama-sama dalam memastikan supaya matlamat negara itu dapat kita capai. Sebagai contoh, bila dicakap tentang STEM, tentunya walaupun dia lebih tertumpu kepada pelajar-pelajar di peringkat rendah dan menengah, namun dari segi penyediaan tenaganya itu tidak boleh dielakkan. seperti yang akan mengajar dan sebagainya,
perlu juga datang Dari daripada universiti. Jadi langkah inilah yang kita lakukan. Inilah yang saya pun turut berbincang sama dengan Menteri Pendidikan supaya pendekatan ini dapat kita lakukan secara bersama. Dan TVET sebagai contoh satu lagi yang disebutkan oleh Nazri tadi, iaitu bagaimana kita melihat perkembangan TVET. Malah kalau kita lihat pada hari ini, Nazri, dia merupakan satu fenomena yang tidak kita terjangkakan dengan zaman dulu, di mana hanya kita lihat vocational ni macam second class lah. Second class anak-anak yang tak berapa. Betul. Macam itulah mak bapak kita dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang tidak lagi kerana dalam bidang TVET dia panggil digital tadi sebagai contoh saya berada di bidang inilah. Satu program yang saya hadir, Digital TVET. Digital TVET ni pun sudah diperkenalkan yang dengan menyediakan kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang pekerjaan yang di luar sana. Real. Jadi dan kita pula pendekatan kita. Saya cakap lama. Saya kata tak boleh. Kita kena ubah kurikulum kita, pendekatan kita dan saya melihat ini di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, alhamdulillah, kerana tenaga pengajar mereka yang berada di KPT itu yang sentiasa mengikuti peredaran dan perkembangan zaman dari segi pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, micro credentials program, maknanya program-program yang tempoh jangka pendek ini, tetapi dia memberi impak yang kuat. TVET, dia kursus TVET, tapi ada kursus TVET itu dia hanya 3 bulan dan sebagainya. Saya dalam hal ini kita bincang juga dengan MQA. Yang meletakkan boleh ke tak boleh, tapi saya kata kena dynamic, kena ada flexibility dan alhamdulillah malah ketua pengarah MQA pun Profesor Syatar dia faham supaya kita jangan lagi melihat dalam konteks yang lama dengan memberikan syarat itu syarat ini, sedangkan di sana sedang pantas bergerak dari segi penggunaan alat-alat digital yang baru yang berada di pasaran. Sebagai contoh, bagaimana mereka nak menggunakan, kerana di sini memerlukan skill. Dia TVET ini bercakap tentang upskilling. Macam mana kita boleh wujudkan upskilling itu untuk menyediakan peluang pekerjaan yang ada dalam pasaran kita. Dan inilah yang kita berikan tumpuan hari ini supaya kita jangan tunggu masa, kita kena pantas bergerak dengan tuntutan-tuntutan yang ada dalam pasaran kita. Itu satu hal. Tetapi market kita besar tu Sri. Kerana dunia global rantau melihat Malaysia sebagai satu hub pendidikan. Itu jelas. Di seluruh universiti awam, di universiti pendidikan penyelidikan kita, RU, dan juga universiti swasta menjadi tumpuan rakyat pelajar-pelajar dari serantau, dari China, India datang ke Malaysia. Dan kita tahu credential kita ada, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan, UTM dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak merebut ruang ini sebagai satu ruang untuk kita meningkatkan growth ataupun KDNK dalam bidang pendidikan, dan kita melonjakkan tahap kualiti pendidikan kita di mana tahap antarbangsaan kita. Sebab itu saya bawa juga dalam perbincangan kami bincang tentang bagaimana nak meletakkan Malaysia semula untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan yang terkenal. Makanya dia tidak hanya kita lihat dalam konteks untuk membawa pelajar semata-mata, tetapi ada satu lagi aspek yang sangat penting, iaitu bagaimana negara luar, negara selatan-selatan, negara-negara dunia Islam dan sebagainya melihat Malaysia sebagai contoh model yang baik dalam bidang kaji selidik, dalam research and innovation yang ada. Kebetulan saya waktu menjadi Menteri Luar dulu adalah sedikit sebanyak, sebab tugas Menteri Luar itu kena bawa Malaysia dalam polisi-polisinya. Termasuklah antara perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan mereka meminta supaya Malaysia menjadi tempat hub bagi menjalankan beberapa kajian-kajian penting yang di mana ada penyidik terkenal dunia yang berada di universiti mereka ingin bersama berkongsi mengadakan kajian di Malaysia dengan di universiti di Malaysia. Jadi saya maklumkan kepada rakan-rakan saya di Kementerian KPT supaya kita ambil peluang ini sama dalam memastikan supaya kita dapat angkat Malaysia itu bukan hanya membawa pelajar-pelajar luar negara untuk datang belajar ke Malaysia, tapi juga dalam satu lagi aspek, itu aspek kajiannya. Adakah sekali lagi kita tidak silo dalam hal ini? Kerana apabila pelajar luar datang, dia melibatkan immigration, kemasukan ke dalam negara, visa,
dan juga bagi mereka pula nak dapatkan rumah sewa, tempat yang selesa dengan cara hidup mereka, sekurang-kurangnya dapatlah melepasi rindu tanah air mereka. Kita tahu ramai dari Timur Tengah, dari China, dari Indonesia, dan satu ketika sebelum kita lihat bagaimana negara kita berkembang dengan universiti ini, pelajar-pelajar kita dihantar ke Indonesia untuk belajar perubatan dan sebagainya. Itulah hasilnya datang Fakulti Perubatan UKM. Saya ingat lagi macam kena datang dari UKM ni. Okey, adakah itu juga dia ambil betul Nazri. Saya setuju betul pandangan observation yang dibuat oleh Nazri itu. Itulah kita tidak boleh lagi bekerja secara silo. Sebagai contoh saya ambil EMGS yang bertanggungjawab dalam menguruskan kemasukan pelajar-pelajar luar negara nak belajar ke Malaysia. Tugas EMGS itu tidak boleh dilihat hanya dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi kerana proses yang dilakukan oleh MGS itu melibatkan juga beberapa kementerian yang lain. Dalam KDN sebagai contoh, dalam konteks permohonan visa dan dalam urusan-urusan keluarga mereka yang nak datang bersama. Siapa yang boleh, contoh, siapa yang tak boleh. Siapa boleh, siapa tak boleh. Jadi perkara ini kita dengar dan saya pun berkesempatan mendengar dari antara pandangan keluhan daripada ada kedutaan-kedutaan tertentu yang ada di Malaysia kita ini. Mereka mahu belajar. Jadi maka tugas kita ialah untuk menyediakan pendekatan cara yang terbaik dalam memudahkan mereka untuk datang ke mari. Sebab itulah dalam review National Review Committee yang ada sekarang di peringkat kabinet juga melihat aspek-aspek ini bagi memudahkan proses mereka datang belajar. Tentunya kerajaan mempunyai beberapa keperhatian juga kerana ketika kegairahan kita untuk membuka seluas-luasnya untuk siapa pun belajar di Malaysia. Tetapi tentunya juga kita perlu mengambil faktor-faktor dari segi security, keselamatan dan sebagainya. Dengan tidak menafikan tentang perlunya kita membuka ruang untuk pelajar-pelajar yang genuine datang untuk belajar ke Malaysia. Dan untuk pengetahuan Nazri, kita telah pun melahirkan ribuan pelajar-pelajar luar negara yang benar-benar genuine. Kalau kita pergi Turki itu, semua tu datang daripada UAE. Ya. Saya suka tom yum di Gombak, saya suka tom yum di Taman Bolton. Mereka akan ceritakan semua. Orang ni memang semua graduate, pegang jawatan besar betul. di kementerian-kementerian utama di Turki. Ya, ramai kawan-kawan saya itu masuklah menteri, penasihat kanan kepada presiden yang ada di sana. Golden Age kita Dan begitu juga di Afrika. Macam saya pergi buat Maldives, dapat melihat di Maldives, dan ada sebuah negara yang juga saya dipahamkan, kalau tak silap saya, Ethiopia atau Somalia, yang juga graduan dan Perdana Menterinya daripada belajar di Malaysia. Kenapa tidak kita kembali? Di Iraq saya pergi pun begitu juga. Saya jumpa dengan mereka, tengok dia pun kata saya graduan PhD daripada universiti tempatan, universiti itu, universiti ini. Jadi ini adalah hebat apa yang Malaysia berikan dan mereka datang belajar kerana keyakinan mereka untuk belajar. Jadi kami telah bincang di peringkat kementerian supaya kita melihat aspek ini, perspektif ini, bahawa ini adalah antara Malaysia yang boleh ada yang kata soft power kita atau bigger power kita yang kita mainkan selama perlu ini. hard selling dah, dan memang ada dah. Kita dah berikan yang terbaik kepada dunia antarabangsa. Sementara kita bercerita tentang antarabangsaan bagi anak bangsa itu sendiri. Anak bangsa, anak dari Tuaran, anak dari Jeli, anak daripada Kuala Sedeli, Johor, atau daripada Pulau Pangkor kita. Mereka perlukan satu situasi universiti yang kondusif, yang selesa. At least benda-benda yang asas lah. Internet dia laju, kerana mereka nak buat siapkan projek dan assignment dia, college dia adalah bekalan air yang berterusan, api tak ada terputus-putus, prasarana perabot dia cantik lagi dan sebagainya, makanan affordable. Adakah itu juga menjadi keutamaan? Itu antara perkara asas. Ini yang paling asas. Kita ambil contoh, Nazri, bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila bercakap dalam soal pendidikan asas ni ialah melihat keadaan tanda-tanda. Mungkin ada yang mentertawakan beliau. Tetapi kalau kita pergi ke dalam negara luar yang lebih maju ke hadapan sebagai contoh di Jepun, bagaimana dia melihat yang pertama dia nak lihat
asas yang pertama itu sama ada kamu boleh selesaikan ataupun tidak. Keadaan Sampah. itu okey betul. Ya. Sampahnya. Lepas itu tandasnya. Bagaimana anak-anak kecil yang dilatih dilihat dengan keadaan tandas di sebuah institusi itu. Dan dalam konteks kita pun sama. Sebab itulah saya melihat antara perkara asas sebagai dari komuniti Ya, kita pun pernah menjadi mahasiswa. Yang kita pernah menjadi mahasiswa, Betul. yang kita datang daripada jauh. Betul. Alhamdulillah saya ambil kesempatan yang pertama lepas beberapa hari, 2 hari dia diumumkan. Dah terkejap dalam perjalanan saya nak singgah di UPSI. Ya. Saya tengok, saya tidak susun apa-apa program, saya bagi tahu lebih kurang beberapa jam. Saya kata saya nak sampai, saya nak tengok keadaan asrama. Kita tengok keadaan asrama sebenarnya. Dalam konteks UPSI sebagai contoh, dengan pertumbuhan yang begitu pesat di Tanjung Malim, di mana kehadiran Jili yang begitu yang begitu baik sekali dari segi industri yang dikenakan dan pelaburannya, demand ataupun permintaan kepada rumah-rumah yang begitu besar sekali dan menyebabkan ada sedikit kekangan kepada pelajar-pelajar kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk segera menyelesaikan masalah itu kerana yang ada di sana, pelajar-pelajar itu ada di kalangan mereka daripada latar belakang yang disebutkan oleh Nazri tadi. Ya, daripada Tuaran, daripada daripada kawasan luar bandar, di Sarawak, di Sabah, masuklah di Perak, di Pangkor dan sebagainya ini. Dan kita kena cari dengan segera bagaimana nak selesaikan. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat telah meluluskan satu peruntukan khas kepada UPSI untuk kita segerakan dari segi meningkatkan daripada kalau sebelum ini hanya ada berapa 40-50% dan supaya dia dapat ditingkatkan paling tidak cari rumah pun susah. Ya, tingkatkan kepada 70%. Mungkin ada kapasiti yang dalam bilik itu boleh digunakan, ditambah sikit apa semua. Dan saya cek sendiri dari segi keselesaan mereka. Yang keduanya mungkin dari segi benda yang kadang-kala kita ambil mudah, iaitu saya dengar sebelum jadi ialah menteri pun kita dengar masalah yang dihadapi oleh UMS di Sabah, airnya. Mungkin kita mendengar itu masalah biasalah oleh air paip pelajar apa kita semua. tak tahan sikit. Tapi akhirnya kita. Tapi kita melihat balik. Saya kata berapa lama dah mereka alami masalah ini. Bayangkan kalau bertahun-tahun mereka mengalami, saya fikir ada satu yang tak kena. Ya, jadi kenapa kita biarkan dari segi meletakkan keutamaan? Priority. Priority itu bagaimana? Sama ada benar-benar priority. Jadi untuk memastikan bahawa benda itu benar-benar real, saya pergi lihat. Dan saya melihat bahawa benda itu real. Dan yang mengejutkan pula, walaupun mungkin pihak universiti macam mana nak elakkan saya daripada jumpa dengan pelajar yang bawa pelekat-pelekatnya. Saya kata, I want to go and see them. Tak apa, it's okay. Saya kata, jangan bimbang. Saya jumpa. Idealism mereka mereka tahu, mereka menyuarakan pandangan mereka. Saya bertemu dengan mereka, walaupun orang ada yang pihak kata cuba mainkan menteri dimalukan dan sebagainya. Saya tidak. Saya minta supaya saya nak jumpa dengan mereka. Kerana mereka meletak, walaupun mereka meletak pelekatnya. Sebab kita perlu faham apa yang dialami oleh pelajar-pelajar ini. Kerana itulah tugas kita, untuk kita mencari penyelesaian yang terbaik. Dan alhamdulillah saya difahamkan semalam beberapa hari yang sudah pun saya bertanya dengan Ketua Menteri juga begitu prihatin untuk membantu untuk selesaikan masalah air di UMS. Tadi pun saya tanya lagi dengan hari-hari tanya ni nampaknya. Saya tanya lagi dengan VC dia, Chancellor dia, apa dah jadi, dah siap apa semua. Dia kata okey Datuk, dah ada 4. Kita dah dapat kena pasti 4 well tu tengah duk ni apa semua. Jadi saya kata okey, at least benda tu diberi keutamaan dan sedang berjalan. Alhamdulillah. Okey sekali Datuk Seri. Tak mungkin pun tak lengkap kalau Datuk Seri tak bercakap di arena antarabangsa. Nampaknya dalam masa sebulan ni dah sempat pergi ke ASEM berkaitan dengan pendidikan. Jadi apa perkongsian yang boleh kita kongsikan? Ya, ASEM merupakan satu mesyuarat yang melibatkan menteri-menteri pendidikan Asia dan Eropah. Dan ia diadakan, dia macam seperti mesyuarat berkala tahunan yang diadakan. Dan kali ini sebenarnya disusun lebih awal oleh mantan menteri, jadi saya meneruskan pertemuan. Tapi dalam perbincangan yang kita adakan itu, mereka membincangkan tentang
masa depan pendidikan. Dalam bidang apa yang perlu diberikan perhatian. Masuklah dalam soal AI yang akan nampaknya yang akan menjadi bersama arus kita nampaknya. ya, nampak sama dengan kita, dengan proses digitalization dalam pendidikan, dan saya diberi ruang untuk bercakap tentang soal digitalization of education in Malaysia. Jadi saya menyampaikan pandangan Malaysia, apa yang kita lakukan di Malaysia, usaha-usaha kita untuk menggerakkan pendigitalan, proses digitalisasi di Malaysia kita. Dan mereka melihat bagaimana Malaysia antara negara yang ke hadapan. Namun saya bersebutkan kepada mereka bahawa ia perlukan kerjasama daripada semua. Dan Alhamdulillah beberapa susulan daripada pertemuan itu, perbincangan saya, dan termasuklah beberapa menteri pendidikan yang dapat saya bertemu, kita bersedia dengan mereka untuk mengadakan kerjasama, sebagai contoh daripada Jepun, daripada Ireland dan daripada Romania yang datang berjumpa dengan saya. Mereka ingin melihat model daripada Malaysia sendiri. Dan sebelum itu juga saya diberi ruang dalam perjalanan nak ke Malta itu, kena singgah dulu ke London. Jadi saya tidak mahu habiskan orang kata duduk saja. Saya terus dapat disusun program. Ada banyak beberapa program, beberapa universiti pun datang berjumpa dengan kita. Masuklah ruang yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan public lecture di SOAS, School of Satu Oriental institusi African yang Studies. established, yang hebat. Dan Alhamdulillah dapat berjumpa, ceritakan tentang Malay Studies, tentang bahasa Melayu dalam konteks dunia. Menarik. Tok Sri kena janji dengan saya kena datang lagi mungkin sebelum puasa, sebelum raya. InsyaAllah boleh Kerana lagi. banyak saya dengar daripada Ketua Pengarah KPT kita, banyak program sudah diaturkan dalam masa sebulan dua. Salah satunya, Nazir, mungkin saya akan turun juga sebab pendekatan baru kita ialah saya berhasrat untuk turun ke bawah Jerayawara ni kan. Jerayawara. Untuk turun ke negeri-negeri, ke universiti-universiti untuk bersama melihat bersama dengan mereka. Jadi kita akan mulakan insya-Allah bulan hadapan dengan pergi daripada negeri ke negeri untuk bertemu dan doa. Yalah. Dalam situasi keadaan ekonomi yang begitu menghimpit mereka, pastinya berita sebegini amat dialu-alukan untuk bertemu para pelajar kita, para akademia kita di universiti. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi kita. Jadi kita berbicara landasan hala tuju Kementerian Pendidikan untuk tahun 2024. Jadi saya rasa ini ruang untuk kita faham dan hadam apa yang dilakarkan oleh beliau dan juga kepimpinan KPT untuk tahun ini. Tapi banyak lagi yang belum dikongsikan. InsyaAllah masa yang lain kita akan kongsikan lagi. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.